أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi kepada seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita. Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengikhlaskan niat kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan majlis kita ini majlis yang mendapat kerahmatan daripada sisinya, majlis yang mendapat keampunan daripada sisinya, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua, dan Allah menjadikan keberadaan kita adalah sebagai suatu amalan saleh yang dapat memberatkan timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah taala pertemuan kita pada pagi ini kalau ikutkan adalah pada pengajian kitab hadis 40 Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tetapi setelah saya diingatkan kembali bahawa pengajian kitab itu telah pun tamat, ya, sampai kepada hadisnya yang terakhir. Maknanya pengajian hadis 40 dah selesai dah. Yang belum selesai kenduri doa selamat kambing guliknya je belum. Yang tu je belum. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, setelah daripada itu saya pun berfikir untuk tajuk apa lagi dibawakan. Sepatutnya kalau dah habis tuan-tuan, berhentilah kita, kan? Maka tuan-tuan, saya berfikir kitab hadis selepas hadis 40 Imam Nawawi, beliau ada satu kitab hadis yang beliau susun daripada kata-kata Nabi SAW. Okay. Nama kitab hadis tersebut adalah Riyadhus Salihin. Saya tak tahu kat masjid dah belajar belum? Maghrib. Ada? Dah ada masjid? Oh, Riyadhus Salihin dah belajar lah. Belajar jilid 20 je? Oh, jilid 20? Mana jilid je? Itu Bahrul Mazi. Itu Bahrul Mazi tak? Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, dia tak ada jilid. Satu jilid. Paling tinggi pun kalau cetak 2 jilid. Riyadhus Salihin, dia bukan Bahrul Mazi. Bukan okey, Riyadhus Salihin ni Imam Nawawi dia sejilid ataupun 2 jilid paling banyak ikut cetakan. Baik, Imam Nawawi dia ada satu kitab yang besar sikit daripada kitab hadis 40 ini, namanya Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ni kitab apa? Kitab Riyadhus Salihin adalah kitab hadis yang menghimpunkan semua hadis-hadis tentang sifat orang soleh. Amin. Namanya nama kitabnya Riyadhus As-Salihin. Okay. Kitab Riyadhus Salihin ini tuan-tuan, Riyadh ni bukan ibu negara Saudi.
Walaupun memang riyad juga bunyinya. Riyad ini adalah kata jamak. Jamak ni maknanya plural daripada lafaz raudhah. Kan tuan-tuan baca tentang raudhah. Raudhah tu maknanya apa? Haji Mahfuz. Raudhah. Raudhah tu maknanya apa? Kapet hijau. Tuan-tuan, raudhah ini dalam bahasa Arab artinya taman. Okey, artinya taman. Riyadh. Taman-taman. Dia kata jamak, kata plural. Okey, satu taman raudhatun. Taman-taman riyadh. Okey, riyadh. Kita sebut riyadhus salihin kan? Baik. As-salihin adalah kata jamak kepada perkataan soleh. Soleh orang yang baik. Salihin orang-orang yang baik. Okey. Nanti tuan-tuan jumpa Imam Ahmad Salihin tu, Ustaz cakap kat dia, Ustaz sebenarnya seorang ke ramai? Dah kita dah. Salihin artinya jamak orang yang baik, ramai kan? Jadi ramai. Seorang yang baik soleh, ramai yang baik salihin. Dah, tuan-tuan. Kitab ini dinamakan Riyadhus Salihin, berarti taman orang-orang yang baik. Taman-taman orang baik itu maksudnya. Taman-taman orang baik. Mengapa dinamakan dengan taman-taman orang baik? Kerana Imam Nawawi di dalam kitab ini dia menyusun hadis-hadis tentang segala sifat-sifat orang soleh di dalam Islam menurut hadis Nabi SAW. Boleh tuan-tuan faham tak maksudnya kitab ni? Jadi kalau kita belajar kitab ini nanti insya-Allah, tuan-tuan, maka dia punya objektifnya adalah untuk setiap orang mengukur dirinya sendiri. Adakah dia telah ada sifat itu atau belum ada sifat itu? Adakah dia ada sifat ini yang tak boleh ada bagi orang soleh, ataupun dia belum ada sifat ini bagi orang soleh? Faham tak? Jadi itulah nanti tujuan belajar kitab Riyadhus Salihin. Boleh? Nama kitabnya apa? Baik. Jadi inilah tujuannya. Dan kitabnya, babnya banyak sekali. Bab tu banyak. Okey, babnya banyak sekali. Tuan-tuan, maka ringkasnya adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menyusun hadis-hadis Nabi yang banyak daripada kitab yang banyak. Kitab yang banyak. Dia kumpul, dia ambil sini, kumpul satu bab ikhlas. Ambil, kumpul bab jujur. Ambil, kumpul bab tidak zalim. Ambil, kumpul. Jadi kerja ini bukan kerja yang mudah. Tetapi akhirnya Imam Nawawi menyelesaikan penyusunan hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin dan telah tersebar ke negara-negara umat Islam untuk dimanfaatkan dan dipelajari. Dah. Sekarang kita masuk bab yang pertama daripada kitab Riyadhus Salihin. Kitab ni belum ada lagi. Saya dalam niat untuk meringkaskan. Maknanya pilih beberapa hadis. Tak ambil semua hadis lah. Maknanya dalam satu bab tu kalau ada 10 hadis saya ambil 3 je. Masuk bab yang kedua, kalau ada 20 hadis, 15 hadis, 10 hadis, kita ambil 3 je. 3 jadi kita akan dapat hadis pada setiap bab. Begitu kan untuk teruskan. Tapi disebabkan beberapa kekangan-kekangan dan beberapa teknikal yang belum sempat disiapkan, maka tuan-tuan, saya baca je lah hadisnya dulu. Saya baca je hadisnya dulu, ataupun saya share hadis ni. Lepas tu ada grup kan, masukkan dalam grup gambar tu, boleh ke? Lepas tu masing-masing tengok handphone, zoom dekat hadis tu. Hadis pertama daripada kitab Riyadhus Salihin. Cuma kitab ni bahasa Arab, belum siap penterjemahannya. Dekat kedai buku dah dijual, tapi saya dah bagi Haji Zairi kan. Haji masuk dalam grup je. Masing-masing tengok grup masing-masing.
Jangan tengok grup masak-masak. Tengok grup yang Masjid Muttaqin dah. Buka grup masak-masak nanti kan tak jumpa. Jangan main Facebook ah. Okay, yang ada adalah, yang tak ada dengar je tak apa. Ya, yang ada, yang tak ada tak apa, dengar je. Tengok hadis yang bersama tuan. Dapat tak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Dah. Apa bunyi hadis ini tuan-tuan? Babul ikhlas wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mal. Nampak kan? Bab al-ikhlas wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali. Bab pada menyatakan ikhlas. Bab pada membicarakan sifat ikhlas. Maknanya apa? Antara ciri yang paling penting bagi orang yang soleh itu adalah mereka yang memiliki keikhlasan di dalam perbuatannya, ataupun mereka selalu menghadirkan niat daripada segala amal yang dilakukannya. Hadirin yang saya kasih sekalian, ini adalah hadis yang besar yang kebanyakan ulama meletakkan di dalam kitab-kitab mereka, iaitu hadis tentang pentingnya mengingatkan seorang itu dengan ikhlas. Seolah-olah orang soleh ni kalau dia tak ada niat yang ikhlas, boleh jadi tak soleh. Kerana itu adalah syarat kepada penerimaan amal. Okey, tuan-tuan, kita tengok bersama ayat Qurannya. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah diperintahkan kepada manusia melainkan mereka mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Tuan-tuan, artinya apa? Kita tak disuruh untuk menjalankan agama ini melainkan dengan ikhlas semata-mata. Tuan-tuan datang ke sini mesti niatnya ikhlas. Pergi sembahyang mesti niatnya ikhlas. Sedekah mesti niatnya ikhlas. Sekian dan sekian dan sekian mesti melaksanakan dengan niat yang ikhlas kepada Allah dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, kalau kita tengok dan lihat di dalam perkara ini, kita dapat memahami bahawa sifat orang soleh yang paling utama dan pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas ni apa tuan? Jujur. Jujurlah padaku. Apa itu ikhlas? Hadirin semua, ikhlas ini dalam hati kita. Tubuh ni cerita lain tuan. Di dalam hati kita, di dalam perlakuan dan perbuatan yang dilakukan itu, dia menginginkan redha dan balasan daripada Allah semata-mata. Walaupun perbuatannya itu dipuji oleh 1000 makhluk asing. Faham tak? Niatnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan redha Allah dan ganjaran daripada sisinya. Walaupun seluruh manusia memuji perbuatannya atau mengeji perbuatannya, kalau dia je yang tahu, aku buat ini lillahi ta'ala. Maksud lillahi ta'ala apa dia? Dia tidak kisah pun orang tahu atau orang tak tahu. Dia tidak kisah pun orang nilai atau orang tak nilai. Yang dikisahkan adalah tujuan dia buat dan dia hadir dan dia datang dan dia lakukan supaya Allah meredainya. Inilah syarat penerimaan amal. Tuan-tuan, nampak ikhlas itu senang.
Iaitu apa? Buat segala sesuatu nakkan yang itu. Tetapi kerana nafsu ini memiliki keinginannya juga. Sebab apa? Nafsu suka dipuji. Betul tak? Betul. Nafsu tak suka dikeji. Betul. Betul je kan? Nafsu tak suka dikeji. Nafsu suka dipuji, tak suka dikeji. Dan nafsu itu suka kalau disanjung dan dijunjung. Dan nafsu tidak suka kalau seorang itu dihina dan direndahkan. Maka tuan-tuan, poinnya bukan apa yang berlaku di luar. Yang dikira ikhlas itu adalah di dalam hati kamu, dalam buat benda ini, apa yang kamu nak. Apa yang kamu nak. Tuan-tuan. Maka itulah perkara besar yang perlu kita amati dan fahami dengan baik tentang ikhlas. Sekarang kita tengok bersama hadis tentang ikhlas. Okey. Kita tengok hadisnya berbunyi. Tuan-tuan tengok dekat hadis yang kedua. Hadis pertama tu kita dah baca dalam hadis 40 Imam Nawawi. Tengok yang nombor 2 yang bawah tu. Nombor 2 yang bawah tu. Nampak tak? Yang bawah. Wa an ummil mu'minina. Nampak? Okey. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshunil Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tuan-tuan, tengok hadisnya. Daripada ummil mukminin, maknanya nak tulis terjemahan tulis, tak tulis pun terserah. Okey, tuan-tuan. Daripada ibu orang-orang yang beriman. Siapa dia? Ibu orang yang beriman. Isteri Nabi semuanya adalah ibu orang yang beriman. Semua isteri Nabi, kedudukan dan gelarannya adalah ibu orang-orang yang beriman. Okay, maknanya ibu kita semua lah. Kita semua, selain mak kita, mak-mak sendiri, mak darah daging, kita ada ibu pada kedudukan ibu yang dimuliakan dan dihormati. Okay? Dan tak boleh dinikahi kerana ibu. Mereka adalah isteri-isteri Nabi SAW yang mereka ini digelar sebagai Ummul Mukminin, ibu orang yang beriman. Baik. Daripada ibu orang yang beriman, Ummi Abdillahi, ini gelaran dia. Ummi Abdillah ni gelaran kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Sayyidatuna Aisyah tidak memiliki anak, ya. Okey, tapi ini maknanya bukan dia itu ibu kepada Abdullah, tetapi disandarkan kepada nama tersebut sebagai suatu penghormatan kepadanya. Orang Arab disuka bagi gelaran begitu sebagai memuliakan seseorang. Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia Sayyidah Aisyah ni, tuan-tuan? Okey. Tuan-tuan, orang kita ni suka sebut Aisyah, Aisyah. Sebenarnya bunyinya adalah Ain, Aisyah. Aisyah, Aisyah, Aisyah. Kita Aisyah. Kalau Aisyah, dia ejaannya adalah alif. Ya, shinta, Aisyah. Dia bukan Aisyah, Aisyah. Okey, Ain alif. Kalau tulisan Rumi itu koma A. Aisyah. Okey. Dikasih Aisyah, tuan-tuan boleh tengok sendiri hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidatuna Aisyah telah berkata. Dan tuan-tuan, kita ini di dalam adab dengan para sahabat Nabi atau dengan Nabi atau dengan yang lainnya, kita membiasakan menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah. Apa makna Sayyidatuna? Iaitu orang yang kami muliakan. Aisyah. Kalau laki Sayyidina lah. Kalau perempuan Sayyidatina. Ada tak? Sayyidatina. Sebabkan orang kita tak nak sebut banyak-banyak, lalu direngkaskan jadi Siti Aisyah. Sayyidati jadi Siti. Okeylah tuan-tuan. Faham dah maknanya apa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita sebut itu di hadapan nama para sahabat Nabi adalah pada jalan memuliakan kedudukan mereka yang besar di dalam Islam. Golongan dan generasi yang terbaik selepas para Nabi adalah sahabat Nabi.
maka memanggil dan menyebut mereka tidaklah seperti memanggil dan menyebut kawan kita, tetapi mesti padanya terdapat kemuliaan dan penghormatan. Di antara makna penghormatan dan kemuliaan kepada mereka adalah dengan menyebutkan perkataan junjungan dan penghulu kami yang dihormati, yaitu Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, Sayyiduna Umar bin al-Khattab, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sambung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Tengok. Yaghzu jayshunil yaghzu jayshun al-Ka'bata. Telah pergi memerangi, maknanya ingin pergi serang, jayshun tentera, al-Ka'bata ke Kaabah. Apa maknanya tuan? Maknanya ada sekumpulan tentera yang ingin pergi memusnahkan Kaabah. Tu, nak tulis tak tulis pun tak apa. Terjemahannya. Maknanya apa? Ada satu kumpulan yang ingin memerangi atau merobohkan Kaabah. Faham tak? Dia nak robohkan Kaabah. Jayshunil Kaabah. Fa iza kanu bi baida'a. Soalan saya tuan-tuan, orang yang nak perangi Kaabah ni niatnya baik ke jahat? Jahat. Hadis ni kata apa? Fa iza kanu bi baida'a, apabila kumpulan tentera ini dia jalan nak pergi ke Mekah, dia sampai di satu kawasan luas padang pasir, Baida, dipanggil sebagai Baida, iaitu tempat luas padang pasir. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tentera ni jalan, jadi adalah orang lain juga jalan-jalan sekali. Sampai dekat padang pasir, tiba-tiba semua mereka itu ditenggelamkan oleh Allah di atas muka bumi. Ke dalam muka bumi. Maknanya jalan, jelos termasuk ke dalam. Maknanya apa? Niat mereka untuk musnahkan Kaabah tidak berjaya. Betul kan? Dihancurkan habis semua. Tuan-tuan, dan ini tuan-tuan sejak daripada zaman dulu lagi, mereka yang kufur dan ingin menghancurkan Kaabah biasanya akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kisah Abrahah, Ashabul Fil, untuk hancur Kaabah itu berlaku, tetapi tidak berlaku kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Kan? Maknanya ada orang nak serang, nak rampas, ia berlaku, tuan-tuan. Jadi ini ada dua sikit perbezaan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dari sudut penjagaan daripada si Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang itu panjang diceritakan dalam kisah Isra dan Mi'raj nanti. Saya tak tahu kalau tuan-tuan nanti ada Isra Mi'raj dah lepas dah. Hari Isnin lepas dekat masjid, dan cuma tak habis. Isra je, Mi'rajnya belum lagi. Okey, Isra je, Mi'raj belum lagi. Baik. Hadis ni kata apa? Sekumpulan tentera dengan niat yang jahat untuk menghancurkan Kaabah, mereka jalan sampai di padang pasir yang luas, kemudian dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok katanya apa? Qalat, telah berkata Aisyah. Bila Aisyah kata ada satu kumpulan, Nabi kata ada satu kumpulan yang datang, Allah Ta'ala pun benamkan mereka ke dalam bumi untuk menggagalkan keinginan mereka untuk hancur Kaabah. Aisyah pun berkata, qalat ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, macam manakah mungkin semua yang dekat padang pasir itu ditenggelamkan, sedangkan ada juga dalam kumpulan itu yang pergi ke Mekah tujuannya nak meniaga saja. Faham tak? Okey, yang kumpulan tentera tu dengan niat jahat, okeylah dia ada niat. Tetapi dekat tepi sana ada pedagang, yang di sana ada orang nak musafir agaknya, yang di sana ada orang ini. Jadi takkan mereka semua ditenggelamkan? Faham tak? Jadi semuanya kena, sedangkan orang ni tujuannya ini, yang ini tujuannya ini. Boleh tak faham? Lalu kata Nabi apa? Dengan soalan Aisyah tadi, Nabi pun mengatakan, kata Nabi, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya, mereka semua telah ditenggelamkan ke dalam tanah. Tetapi nanti di akhirat ada orang yang baik, kan ada orang yang jahat kan? Tapi setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah dengan niat
mereka. Maknanya apa? Yang niat nak pergi serang dengan niat yang jahat, dia akan di-charge dengan charge yang jahat. Yang pergi ke sana dengan niat nak meniaga, dia tak akan dikenakan azab seperti mereka di akhirat nanti. Yang pergi sana untuk musafir, dia tak akan kena. Boleh faham tuan? Maknanya dia bukan sukar tuan. Maknanya dia tak jadi hanya orang yang ada niat je termasuk. Yang tak niat tak termasuk. Tak, dia tidak seperti itu berlakunya. Hadirin yang saya kasih sekalian, hadis ini memberikan suatu pelajaran besar apa dia. Terkadang kita dalam sekawan dan sekumpulan manusia macam ini, tetapi niatnya lain-lain. Betul tak? Betul, tuan-tuan. Usahakan yang seperti itu. Usahakan yang seperti itu. Okay. Usahakan yang seperti itu. Terkadang ada orang yang pergi ke masjid bersama, tetapi satu motor, dua orang. Yang depan niat lain, yang belakang niat lain. Boleh jadi. Kenapa? Dia numpangnya. Niatnya boleh jadi lain-lain. Macam itulah dalam semua urusan. Setiap orang ini ada niatnya. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan punya hati sendiri. Ni hati kita ni kita punya sendiri. Kan? Kita je yang mengetahui niat dan tujuan kita. Dan saya je yang tahu niat dan tujuan saya. Faham tak? Kita je yang tahu niat dan tujuan kita, dan saya je yang tahu niat dan tujuan saya. Bermakna keikhlasan niat seseorang itu merupakan rahsia dia dengan Allah yang mengetahui. Faham tak? Dengan itu saya ingatkan diri saya dan kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan pertolongan. Apa dia? Dalam setiap detik amalan, perbuatan, tuan-tuan, hadirkanlah satu niat. Untuk niat itu dilihat oleh Allah dengan sebuah niat yang ikhlas. Dalam apa jua perkara, tuan. Dalam apa jua perkara. Dan tuan-tuan, saya nak kata perkara itu bukan mudah tetapi susah. Okey. Sekarang ni dalam kuliah ni dia ingat. Ingat, kita sebut ingat. Jadi semua orang tadi asalnya niat datang, dah lama tak tengok ustaz, nak tengok hari ni. Ada juga yang datang